لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا في القرآن العظيم. اللهم يسر أسرنا في القرآن العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi alhamdulillah pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum daripada kita nak lanjutkan ilmu yang kita hendak bicara pada malam ini, terlebih dahulu syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu kembali. Semalam saya dah datang, dan juga berterima kasih kepada AJK yang berkenaan dan juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum daripada kita nak langsung pelajaran lebih kurang, saya pun taklah pandai sangat. Tapi dengan ilmu yang ada sedikit sebanyak, selama pengalaman yang saya belajar, insya-Allah saya akan cuba. Jadi terlebih dahulu sama dengan semalam lah. Kita istighfar, munajat. Kerana dengan kebersihan hati itu Allah Ta'ala akan curahkan ilmu ke dalam diri kita. Dengan hati yang tenang, dengan beradab, maka Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tidak ada hati yang tenang, ilmu ni susah nak masuk. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Datang belajar hari-hari, kuliah selalu pergi, tapi balik rumah solat macam biasa, tak ada perubahan apa-apa. Itu. Sebab ilmu tu tak masuk. Kadang-kadang kita pergi dengan ustaz-ustaz mengajar, tok-tok guru mengajar, bukan main sedapnya, tak nafi kan. Tapi apabila kita balik rumah, benda tu tak boleh nak buat. Ini satu perkara yang merugikan. Kerana ilmu yang sedikit tak apa. Janji ilmu itu umpama padi yang penuh dengan isinya. Kita kena ingat. Sama-sama kita baca. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna ala an la na'uda li dhanbi abada. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah lana qalbuna والقرآن
tajri sifat Allah, sifat menjadi kalamullah, terang hati hamba Allah, terang seperti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi zidni ilma, Qur rabbi zidni ilma, Qur rabbi zidni ilma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kita kena baca Fatihah hadiah kepada ampunya kitabnya Dr. Syamsul Muhammad Nur. Kerana untuk mengambil keberkatan hasil daripada apa yang dia buat, itu penting. Setiap kita belajar bab tasawuf ni sebenarnya satu perhubungan gaib, perhubungan dalaman. Tak ada telefon, tak boleh nak berhubung dengan melalui teknologi yang baru semua. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah letak tu, gunakan tasawuf ni sebenarnya dalaman tu, perhubungan dalaman tu yang kita susah nak baik dengan orang yang kita selalu ada masalah, tak boleh nak baik dengan kita sebab perhubungan dalaman tu tak ada. Itu kata ulama tasawuf, apabila kita hadiahkan Fatihah kepada seorang orang yang selalu mencelakakan kita, maka orang tu lambat laun dia akan jadi lembut dengan sendiri. Bukan berubah lolek. Mana hati dia akan jadi lembut, boleh terima apa yang berlaku selama ni. Ini kadang-kadang keluarga kita sendiri masalah, sebab kita tak ada. Dan Fatihah itu juga apabila kita hadiah kepada orang yang hidup. Contoh dia kata kepada mak kita, ayah kita yang masih hidup, maka Allah Ta'ala akan bagi kekuatan kepada dia, boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada kekuatan dalaman dia, dan juga hinda daripada penyakit-penyakit yang tertentu. Itu semua tu hasil pada perhubungan gaib tadi. Tapi kalau hadiah kepada orang yang dah meninggal, maka orang yang dah meninggal itu akan doa kembali kepada kita apa yang kita mau. Itu setengah-setengah ulama tasawuf dia kata tawassul, termasuk bab-bab tawassul dan sebagainya. Itu orang yang tak faham bab tawassul, dia kata itu semua bid'ah. Kalau nak kira bid'ah, Quran tu pun bid'ah. Baris ada kat mana? Asal ada tak baris. Kalau kamu nak kira itu bid'ah, Quran kamu tak boleh baca. Kamu nak cari Quran lain lah. Jangan baca Quran yang ada. Sebab Quran yang ada baris tu Rasulullah tak suruh buat pun. Rasulullah tak suruh tulis pun. Rasulullah tak suruh letak pun baris. Baca je. Ada baris. Ada pernah jumpa kitab-kitab ulama-ulama yang lama. Quran itu asalnya ada baris. Ada tak? Tak ada. Titik ada tak? Tak ada. Habis tu. Nah, ini masalah. Apabila kita tak faham dia asal, rosak semua. Last sekali tasawuf pun tak boleh belajar bid'ah. Semua rosak apa. Hancur. Tak faham pada asal. Hakikat sebenarnya tasawuf ini asal pada Rasulullah sendiri. Itu kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak Rasulullah itu merupakan tasawuf. Adab, cara dengan orang, hati, dengan rendah dirinya, semua itu tasawuf. Kebaikan, ihsan dan sebagainya itu tasawuf. Itu kira pada umum lah. Di dalam tu banyak lagi lah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tak bacalah masalah ulasan dia ni dah kat depan tu.
masalah kandungan semua tu itu baca sendirilah. Nah, sekarang ni kita masuk pada ihsan. Jadi kitab ni belum mula lagi kan? Baru kali penerangan saja. Jadi saya kena ambil balik kepada permulaan ni. Pada muka 2 tu, muka 2, muka 3. Tak, saya pun tak tahulah macam tak. Okay. Jadi alhamdulillah yang ni dah belajar lah. Okay, sebab saya ulah balik lah lebih kurang. Dia dah belajar tu ilmu yang kita dah dapat. Kada lain guru, lain cara dia punya ni. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tambah-tambah tu dapat lagi lah tinggi kita punya ilmu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni dah belajar tapi cuma saya ulah balik sedikit bagi faham masalah anta'budallah. Pada ayat anta'budallah tu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Nah, jadi berlakunya cerita ni ketika Rasulullah tengah berceramah, tengah bercakap dengan sahabat-sahabat semua. Maka tiba-tiba datanglah dua orang muda yang jelita. Tak tahu, bukan perempuan, bukan lelaki. Cantik orangnya. Pergi bertemu dengan Rasulullah, dia duduk di hadapan Rasulullah. Maka dua orang tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang masalah ihsan?" Dia tanya masalah ihsan. Islam, iman dan ihsan. Apabila 3 perkara dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun jawab, "Anta'budallah." Jadi ini masalah anta'budallah ni sebenarnya masuk di dalam bab salat. Yang pertamanya masuk dalam bab salat. Itu mana anta'budallah. Asal daripada mana apabila Allah Ta'ala menyuruh semua kejadian-kejadian ada ni, terutamanya kepada jin dan manusia, itu anta'budallah. Terutamanya kepada jin dan manusia, apabila Allah Ta'ala menyuruh kepada jin dan manusia, bahwasanya aku jadikan jin dan manusia, khalaqtin jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu. Ya, apabila ayat tu keluar, tu mana ta'budullah. Mana menyembah Allah. Apabila kita menyembah Allah, kita kena melalui adab-adab yang tertentu. Ini pada zahirnya, pada batin lain pula ceritanya. Kadang-kadang kita datang salat, terus masuk, orang azan terus masuk, orang qamat terus kita takbir. Tak ada adab. Dah tinggal adab salat. Apabila kita tinggal adab salat, itu yang menyebabkan semua dunia-dunia yang ada yang kita bawa daripada rumah tu, ketika kita takbir, dunia tu akan keluar. Itu yang jadi tok nujung apa semua solat tu. Kerana adab solat itu sendiri kita tinggal. Belum lagi bicara tentang masalah tasawuf. Adab solat kita dah tak ada dah. Tu kata para ulama, apabila kita masuk dalam bab salat, setengah-setengah pada ulama tasawuf, hendaklah kamu bertafakkur, diam sekejap, tunggu sekejap, jangan sampai-sampai tu Allahu Akbar takbir. Diam sekejap, buang dulu semua yang ada dalam hati kita ni.
Yang ada kat rumah, yang masalah rumah, masalah anak, masalah bini, masalah kerja, masalah semua yang ada kat luar, buang semua. Sebab masalah Allah itu. Takbir yang pertama tu. Apa nama takbir yang pertama? Takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihram bermakna diharamkan segala apa yang ada walaupun di zahir dan batinnya tak bagi ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita takbir, itu yang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang yang paling teruk sekali di sisi Allah ni, orang ni penyamu yang paling teruk sekali di sisi Allah ni, yang penyamu di dalam solat tu, apabila dia sujud tak ingat kepada Allah, apabila dia rakaat tak ingat kepada Allah. Itu penyamu yang paling teruk, yang paling celaka di sisi Allah, yakni penyamu hati yang Allah Ta'ala letak takbir, tak boleh lagi masuk yang lain, tetapi kamu isi juga benda yang lain di dalam hati kamu apabila kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebelum masuk tarahu, tak masuk tarahu lagi, baru masuk anta' kepada Allah, menghadap Allah dengan penuh beradab. Cuba try buat. Kita kena usaha supaya kena mizan kita ni dah ada di dunia, bukan di akhirat. Tu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasabu qabla an tuhasib wa zanu qabla an tuzanu. Kamu hisablah diri kamu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hisab dulu, tengok dulu apa kesilapan kamu, kesalahan kamu, di mana tempat kamu duduk di akhirat nanti. Dia akan semenjak kita dalam kita hidup ni, kita dah tahu di mana tempat yang kita akan pergi. Tak nanti kita mati, bukan tunggu mati baru dapat, tak, dunia dah dapat tengok dah. Wazanu qabla an tuzanu, dah hendaklah kamu timbang, kamu mizankan dalam hidup seharian kamu tu sebelum dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibn Ata'illah dalam Hikam tu, hendaklah kamu bertafakur sebelum kamu tidur. Renung dulu sebelum tidur. Renung di atas diri kita seharian, kita boleh mizan diri kita seharian tu. Semenjak pada kita bangun daripada tidur, berapa banyak yang kita ingat pada Allah, berapa banyak yang kita lupa pada Allah. Itu kita dah ada. Sebab tu dalam satu syarat apa ni seorang nak jadi waliullah tu, yang pertama dia kena ada betulkan diri dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga malam dengan mengerjakan ibadah. Yang ketiga, berlapar-lapar dengan berpuasa dan perkataan yang sia-sia. Berlapar-lapar kita dengan berpuasa dan dengan yang sia-sia. Jadi kita ni banyak sangat dengan yang sia-sia ni. Bangun pagi dah mula dah. Terutama dengan anak, oi sana, oi sini. Tak ada. Sebab tu kata dalam satu kitab yang lain, saya tak ingat nama kitab tu. Jadi kata ulama, ada satu ulama yang mengatakan dalam kitab tu, apabila kamu bangun pagi, hendaklah kamu bersedekah Fatihah kepada diri kamu sendiri. Sedekah Fatihah kepada diri kamu sendiri. Itu menjadikan kebaikan. Sebab setiap manusia Allah Ta'ala jadi dua. Dia ada dua. Alam yang nyata, yang kita nampak sekarang, kehidupan yang nampak. Yang keduanya di alam gaib, mana badannya sama, cuma nampak tak nampak. Apabila kita amalkan sesuatu ayat Quran, Allah Ta'ala akan bagi nampak badan dia. Ini nak kira bab tasawuf lah. Dia dalam sikit lah. Dia akan nampak badan yang nombor dua tu di alam gaib. Contoh, kata orang ni orang ni yang boleh berkomunikasi, cakap dengan jin dan sebagainya. Contohlah. Boleh masukkan jin Islam lah, mengislamkan jin lah, macam-macam timbul cerita. Tapi dia tak faham masalahnya. Diri dalaman tu dah ada. Kenapa kita kena pakai diri yang nampak? Ini Allah Ta'ala jadi untuk yang zahir. Diri dalam tu dah ada untuk nak
bincang dengan jin-jin semua tu. Masalah syiar pun sama, tak sama. Bukan syiar yang ada pada jin dengan yang kita sama, tak sama. Walaupun dia umat Muhammad, kita umat Muhammad lain. Syiar dia lain, cara menikah kahwinnya lain, cara semua lain. Ni kita kena faham konsep dia, kena faham. Itu mana anta'budallah, mana menyembah Allah. Apabila takbir Allahu Akbar, hilang, tak ada lagi dah. Allah Ta'ala tak nak lagi walaupun satu detik hati kamu mengingati selain daripada Allah SWT. Tak nak lagi dah. Sebab tu apabila takbir Allahu Akbar, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh, semua tak boleh. Tapi jenis kita manusia ni memang benda yang tak boleh tu yang kita cari. Orang kata kamu kena gaul, tak boleh makan benda-benda sekian-sekian. Aish, itu yang suka. Nah, itu memang lumrah manusia dia macam tu. Suka berlawanan tu, suka sangat. Nah, sikit pun nak try. Itu manusia. Jadi kita kena ingat. Nah, tu anta'budallah. Apabila masuk Allahu Akbar, hilang. Dia kata tuan guru, anak murid kepada Abu Yahamka, tuan guru saya lah, tuan guru saya sekarang pun dah tua dah dia. Dia kata apabila kamu takbir Allahu Akbar, di manakah tempat yang kamu nak niat? Ni dia kata ni mizan ni. Takbiratul ihram merupakan mizan untuk menentukan solat itu diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah. Takbir yang menentukan solat kita sama ada diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah. Sah pada hukum, makna lepas pada syarak. Tetapi terima atau tidak terima itu masalah kita dengan Allah SWT lain. Itu masalah dalam lain. Sah pada hukum itu awal-awal lagi dah kita kena belajar. Faham rukunnya, syaratnya, sahbatannya, itu pada awal-awal lagi. Tak tahu benda tu memang tak sah pada awal lagi dah. Takbir yang menentukan Allahu Akbar. Biasa kita belajar macam mana? Kalau bab fiqh macam mana? Niat macam mana? Contohlah solat maghrib. Aku sembahyang solat maghrib, fardu maghrib 3 rakaat makmum kalau makmum. Solat seorang lah senang. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah, tunai kerana Allah Taala. Itu niat. Tapi niat tu dekat mana? Nak niat tu dekat mana? Kalau dalam bab fiqh al-wada'i, mana kalau bab fiqh selagi kamu tak habis akbar sah. Itu dia cakap masalah sah, tapi bukan masalah terima atau tidak. Sah pada hukum, mana lepaslah pada tuntutan. Nak bagi ganjaran itu masalah terima atau tidak. Allah, jadi kata dalam bab tasawuf pula, kat situ ada setengah-setengah ulama kata adalah dalam kitab-kitab tu setengah dia sebut dalam pada kalimah alif yang pertama Allah, tu dah habis dah. Niat tu, aku sembahyang sahaja, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala. Sebab kalau kita niat mengikut kalimah yang ada Allahu Akbar panjang macam tu, niat itu dia tak panggil niat sebenarnya. Itu dia panggil bi'adadin bitakbir, berbila-bila atau berkata-kata di dalam takbir, bukan niat. Kalau kembali dalam bab niat, dia kata an-niyatu kal barqi. Niat itu adalah umpama kilat, mana sepitah lalu saja. Itu niat. Sepitah lalu tu habis, tak ada lagi. Jadi kita anta'budallah jauh lagi ya. Tak masuk lagi dalam bab anta'budallah tu, tak ada lagi. Istimewa macam mana ustaz?
Ini kena latih lah. Nak pandai pakai senapang, menembak semua, mulai latih. Kalau tak ada latihan dia takkan dapat. Itu kita kena latih. Bukan sekadar kita tengok, wish, Navy pakai video semua, okey kita pun try. Tak jadi. Lah sekali peluru tu datang balik. Bukan peluru pergi depan, masuk ke belakang. Kita kena latih. Sentiasa latih. Jangan latih tepat nak solat. Setengah orang tepat nak solat baru mula. Tu berjajan sampai rosak habis orang ni. Atromeng pun ada Allahu Akbar. Macam-macam. Kita belajar dekat luar, bukan belajar dalam solat tu, kat luar solat. Belajar benda tu biar masuk. Jadi kata tuan guru saya, tempat yang dia belajar dengan bi'arifin, kata bi'arifin tempat yang kamu niat sebenarnya di antara hu dan akbar. Kerana apabila kamu sebut Allah, tetap kalimah Allah itu ada di hati kamu. Jangan lari walaupun setapak. Allah, hati kita tetap Allah. Nak ambil di antara hu dan akbar, akbar sama juga tetap di hati kamu. Maha besar Allah, maha besar. Itu nak niat macam mana? So kata hati itu berkata Allah maha besar. Litasan di antara Allah dengan maha besar, tengah-tengah tu merupakan tempat niat untuk salat. Dia panggil tempat ruang. Wish, lagilah susah nak buat. Kata tuan guru saya, dia bertahun-tahun latih benda tu bertahun-tahun. Sampai pergi mancing pun latih. Lari semua ikan. Dia Allah, tak dapat lagi Allah. Sampai kawan semua lari. Aku ni takut kalau dengan kamu memang tak dapat ikan lah. Lalu apa benda kamu kata ni? Hari-hari dia nak dapat tu. Tapi apabila dapat tu, barulah kita dapat rasa kemanisan dalam ibadah tu. Kalau tak dapat di situ, jangan harap nak dapat kemanisan ibadah. Baru kita sedap sebenarnya Allahu Akbar, hati dah mula dah sedih di hadapan Allah. Ya Allah, banyak ya Allah. Kita dah sedih dengan Allah sebab tak ada lagi kita takbir, hilang, binasa segala yang ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana apabila kena Allah, kena diri, kena Allah, maka binasalah diri. Itulah binasa diri. Tapi nak cakap tak boleh, benda tu kena rasa. Sekadar cerita macam tu ya lah. Tapi nak rasa tu. Tak dapat di sana, tak dapat rasa. Tapi cuba try buat. InsyaAllah kalau dapat tu, dia akan dapat. InsyaAllah lah. Usaha. Tak dapat tak apa. Janji kita dalam belajar. Allah Ta'ala tak ambil kira pun. Janji dalam belajar. Jangan tak belajar. Belajar sampai mati tak apa. Tak boleh juga sampai mati pun tak dapat. Tak apa. Janji dalam belajar. Jangan buat tak dapat. Tak nak. Ustaz tu dah tak payah. Susah sangat nak belajar. Habis lah. Tak nak belajar. Belajar je. Tak apa. Dapat tak dapat tu hak Allah untuk bagi pada. Tapi usaha tu, itu adalah hak kita untuk dapat sesuatu. Usaha tu. InsyaAllah lah. Lama lagi. Jadi di tengah-tengah itulah yang kita keluarkan niat kita. Datang dengan spontan. Satu. Dia bukan kita kira satu-satu. Umpama kita dengan anak kita. Contoh kita ada sekarang dekat sini, kita nampak tak? Satu bentuk anak kita dekat rumah tu, atau isteri kita dekat rumah tu, nampak tak? Kalau kita bayangkan, nampak tak? Dia nak macam tu lah. Mana satu, apabila takbir Allah, dia datang satu macam tu. Pop, kat depan. Terus hilang. Yang ada dekat hati tak tanggap, Allah Maha Besar. Itu je. Itu mana anta'budallah. Satu. Yang kedua, kita kena memahami. Itu satu. Yang kedua, kita kena memahami masalah ta'budallah ni. Masalah ka'annaka tarah tu. Seolah-olah Allah Ta'ala melihat kamu melihat Allah. Jadi ka'annaka tarah tu, inni wajjahtu. Tu makna ka'annaka tarah. Inni wajjahtu wajhi
hiya lillazi fataras samawati wal ard. Mana hanifan muslimah. Semua yang kita buat semua ni, inni wajjahtu, aku adalah hamba Allah yang duduk di hadapan Allah Rabbul Jalil. Wajah tu mana kita berdepan dengan wajah Allah, duduk di hadapan Allah. Yang Rabbil Alamin, yang memiliki sekalian alam. Yang Haqqul Alam. Di kita menghadap Allah ketika takbir Allahu Akbar, mana kita duduk di hadapan Allah, yakni di hadapan wajah Allah. Maksud wajah Allah di situ adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di hadapan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa macam tu. Ambil perasaan tu. Dia kalau dia masuk senang nanti insya-Allah kalau panjang saya akan beritahu satu-satu macam mana cara tu. Wajhil ladzi fataras samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi. Siapa? Rabbil Alamin tadi. Tuhan yang memiliki segala alam tadi. Tapi yang kita buat solat ni, solat yang kita duk buat semua ni adalah hanifan muslimah. Bukan kita buat dengan paksaan. Buat dengan kerelaan hati kita untuk melakukan. Saat sekarang ni kita masih lagi dalam paksaan. Paksa untuk buat. Apabila kita seorang Islam, solat tak adalah wajib, itu yang kita pegang. Dia sebut kata wajib, tak boleh tinggal ni, tinggal habis lah. Balik awal. Ini kita buat. Buat, lama-lama jadi kebiasaan. Dah dia jadi biasa. Pun tak jadi hanifah muslimah, bukan dengan kerelaan. Dia nak rasa hati tu, rasa perasaan apabila takbir tu, kita rasa kita memang tak ada apa-apa kosong. Tak ada. Pergi dengan memang kita serah diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu serah diri tu. Mana rela kita untuk buat sesuatu. Bukan dengan apa yang difardukan oleh Allah Taala. Perasaan tu. Kata dekat mulut tak jadi apa. Perasaan hati tu mana hanifan muslimah. Itu merupakan roh solat tu. Kalau kita tak ada perasaan tu, makna belum tentu belum lagi kita dapat solat yang sempurna. Setengah kalau tasawuf dia kata belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras sikitlah kata dia. Kita belum lagi diterima oleh Allah. Lepas tu dia sembahyang hari-hari. Itu masalah fardu yang dituntut atas kamu. Masalah terima tak terima, nak bayar ganjaran, itu masalah lain, tak kena mengena dengan tu. Kamu kerja itu kerana wajib atas kamu kena kerja, tapi nak bayar hasil pada apa yang kamu kerja, itu masalah hati kamu. Itu dengan Allah Taala dia kata. Jadi insya-Allah kita cuba buat apa yang tu satu tip untuk kita dapatkan solat dengan sempurna di bawah anta'budallah tadi. Ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak dapat melihat Allah, wa innahu yaraka, maka sungguh Allah Taala itu dapat melihat kamu. Jadi bila takbir Allahu Akbar, hilanglah yang ada pada kita. Ma indakum yanfa wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kita semua ni hilang, tak ada, kosong, hancur semua. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah Taala itulah yang kekal buat selama-lama. Itu insya-Allah. Cuba dia buat dalam tasawuf ni sebenarnya kita kena latih. Kalau sekadar kita belajar dia tak dapat. Sekadar kita belajar itu hanya memahami dan mengerti sahaja, tapi tak dapat. Tasawuf tu tak dapat. Nak dapat tasawuf ni dia kena melalui kita latih. Latih ibadah, latih kaedah-kaedah yang tertentu. Kena latih hati, kena belajar cara nak latih. Kalau tak belajar cara latih, belajar berapa lama pun macam tu lah. Dia tak akan dapat, dia rugi lah. Jadi kita kena latih
cara untuk mendapatkan sifat-sifat tasawuf, yakni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mahmudah Rasulullah tu. Itulah Al-Quran. Apabila ditanya oleh seorang sahabat kepada isteri Rasulullah, yakni Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka jawab Aisyah senang je, kamu tengoklah Al-Quran. Itu jawapannya. Kamu tengoklah Al-Quran. Kamu nak tengok akhlak Rasulullah, kamu tengoklah Al-Quran. Macam mana Quran berkata, macam mana Quran gerak, macam mana Quran bertutur, semua itu adalah akhlak Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah. Itu panggilan kita sekarang ni, dia panggil tasawuf, mana menyucikan diri daripada segala apa yang ada dan memudahkan akhlak yang kita ada untuk mendampingi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana lam takum tara fa innahu yaraka, seolah-olah kamu melihat Allah, walaupun kamu tak nampak Allah, tapi anggaplah Allah nampak kamu. Itu yang paling bawah lah. Tapi apabila kita dapat benda tu, memang kita dapat melihat Allah, memang kita dapat mengenal Allah melalui makrifah yang ada daripada fuadi dan basirah yang ada dalam hati kita, dapat melihat Allah, dapat melihat Allah. Seronok bila kita dapat melihat Allah dengan mata hati ni, dia seronok. Dia tak sama kita kenal Allah. Sebab tu dalam kitab-kitab sebut, kitab-kitab tauhid, awwaluddin ma'rifatullah. Dia guna dengan kalimah ma'rifah, tak guna dengan ilmu billah, tak ada. Jadi kata ulama, apabila kata guna dengan kalimah ma'rifah, bermakna kamu kena mempelajari untuk memahami, untuk mengenali Allah dengan jalan hati. Barulah kamu jadi seorang yang haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu aja, tapi tak masuk. Tu nak jadi seorang yang takut pada Allah, yang ada iman di dalam hatinya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan tu. Itu makrifah tadi. Melalui ilmu kita belajar sifat 20, apa lagi, Asmaul Husna, masalah sifat-sifat semua. Nah, itu masalah kita melalui dengan jalan al-ilmu. Tapi mengenal Allah dengan melalui makrifah, kata ulama, kena melalui jalur-jalur amalan. Tak ada jalur amalan, tak pergi ke sana, kamu tak akan jumpa mengenal Allah dengan jalan makrifah. Tak jumpa. Kerana istiqamah dengan amalan itulah kamu dapat makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sama-sama kita cari supaya Allah Taala bagi rahmat dan jalan yang terbaik untuk kita semua. Insya-Allah. Berapa minit ni? Lima. Itu lebih kurang huraian daripada anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi insya-Allah lah pada bulan depan ada umur jumpa lagi, boleh kita sambung lagi dalam kitab yang kita belajar ni. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat apa yang beri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat mengamalkan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan perkara itu diberi kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi ada apa-apa soalan? Ya. Kemudian yang biasa kita bahasa Arab, yang nak masuk ada lintasan hati, lintasan antara Allah dengan Akbar. Jadi maknanya taklah kita akan sebut satu-satu. Dia
Sekali lalu. Macam kita dapat kataan tu masuk tu. Betul. Itu tak Itu makna niat. Kalau dia kita ingat itu kat hati, dia panggil bertutur atau berkata-kata dengan hati. Sebab hati kita ni dia boleh bercakap. Dia boleh cakap dengan jin, boleh bercakap dengan benda yang gaib. Semua dah hati sebenarnya yang bercakap. Kalau orang yang bercakap dengan zahir tu, mana jin masuk, ada apa ni? Atuk datang ke? Itu mudah dah jadi lain dah. Sebab yang bercakap sebenarnya di alam gaib adalah hati, bukan yang zahir nampak. Kalau bercakapnya tu dah jadi lain dah, cerita lain dah. Dia tak boleh. Sebenarnya bercakap pada alam yang gaib adalah hati. Sebab tu hati dia boleh bagi dua tu, masa niat tadi. Boleh kita ingat pada Allah dan boleh kita niat di antara celah tadi, datang dengan spontan. Betul? Habis. Tapi kena latih lah, buat latihan demi latihan. Tak dapat buat lagi, lama-lama insya-Allah dia akan dapat. Kalau dapat situ, diri sendiri akan rasa. Bila takbir Allah, dia akan keluar menitik air mata dengan automatik. Kita tak kena buat pun. Ingat kepada Allah ni sebenarnya air mata kita akan menitik. Sebab terlalu sedap. Sedap nak cakap dengan orang tak boleh. Sedap macam mana, hanya diri dia sendiri yang tahu. Itu je ibadah kita sekarang ni, dia tak ada benda tu. Takbir Allah, berapa kali takbir pun sebut Allah dengan speaker sampai masuk bengkak telinga pun tak masuk. Tak masuk. Benda tu tak masuk. Kerana solat kita tadi tak sempurna. Dia semua ibadah yang lain, solat itulah merupakan mangkuk, merupakan tapak untuk nak isi segala amalan yang lain. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasatah di awal ma yuhasabul 'abdi fi yaumil qiyamah salat. Kata ibadat yang akan disau oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di hari akhirat adalah sembahyang. Fa in saluhat sa'iru amali. Maka jika solat itu diterima oleh Allah, mana bersih, maka amalan yang lain tak kira lah. Zakatnya, hajinya tak kira, fardu-fardu yang lain semua solat di hadapan. Tapi kalau solat itu Allah Taala terima, saluhat sa'iru amali, maka segala amalan yang lain masuk je. Tak payah cakap banyak, ambil je. Wa in fasadat, dan jika solat itu ditolak oleh Allah, fasadat sa'iru amali, maka amalan-amalan yang lain semua juga Allah Taala tolak. Satu pun Allah Taala bagi. Tunggu dia masuk syurga kali yang last baru dia bagi balik. Itu kena ingat. Wallahu a'lam. Tadah. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirul 'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana bilakhlaq sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin waj'alna nasran nasira. Rabbana atina hasanatan wa akhirna hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaballahu minkum.